Baik, kita bersua kembali, Max. Sebenarnya semestinya apa yang kita lihat, usaha kerajaan dalam memastikan dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ataupun gejala ekonomi yang tidak menentu ketika ini adalah untuk memberikan lebih banyak insentif dan bantuan, khususnya pada PKS supaya melihat PKS ini dapat dikembangkan perniagaannya, dapat meluaskan perniagaannya juga. Ya, dan yang penting dapat bertahan dalam situasi semasa. Betul. Dan untuk itu kita nak berbicara tentang bantuan disalur mampu lonjak semula industri PKS tempatan bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Ahmad Muzakir Hamid, merupakan pengerusi hal ehwal usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia. Terima kasih Encik Ahmad bersama kami hari ini. Baik, COVID-19 melanda bukan sahaja Malaysia tetapi melanda dunia dan kita terkesan disebabkan oleh banyak perkara. Pada awalnya kita terkesan kerana kita tidak boleh keluar dan ekonomi kita juga berada dalam situasi yang agak goyah apabila ia tidak dapat berlaku seperti mana yang biasa. Jadi mungkin kalau kita perjelaskan dahululah daripada sudut pandangan Cik Ahmad Muzakir sebagai seseorang yang mungkin melihat situasi ini dari aspek perkembangan COVID-19 ini dari bulan ke bulan sejak Mac lalu pada PKPB dan kini PKPP bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melihat contohnya PKS mikro ini, terutama mikro lah yang kita berbicara, sebab dalam PKS ni mikro yang banyak terkesan. Bagaimana yang didefinisikan sebagai mikro adalah pendapatan mereka adalah kurang daripada 300,000 setahun dan kaki tangan kurang kepada 5 orang. Jadi apabila melihat bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan, banyak membantu mereka. Kerana pada asalnya mereka tidak ada modal apabila kena PKP, semestinya perniagaan juga sudah terhenti. Jadi mereka juga tidak boleh melakukan urus niaga jual beli atau perniagaan. Jadi dengan bantuan yang disalurkan, contohnya geran khas yang prihatin yang 3,000 untuk PKS dan juga orang kata tekun mengeluarkan pinjaman mudah tanpa faedah. Jadi ini saya lihat bantuan-bantuan yang berterusan ini telah membantu golongan PKS mikro terutamanya bangkit kembali dalam suasana COVID ini. Jadi saya melihat apa jua yang akan berlaku kepada PKS ini akan dibantu oleh kerajaan, dan alhamdulillah kerajaan hari ini dengan pengumuman penjananya dan kita melihat sesuatu yang cukup positif untuk PKS. Okey. Sudah pasti bantuan yang disalurkan kepada PKS ini bukan saja tertumpu yang disalurkan oleh satu kementerian ataupun satu agensi semata-mata, tetapi kita ada beberapa kementerian seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut memberi penumpuan kepada melahirkan lebih ramai usahawan mikro dan juga PKS, malah turut mengekalkan momentum mereka yang sudah menceburi bidang perniagaan ini. Jadi dalam hal ini, persoalan lebih penting adalah bagaimana sebenarnya golongan SASA ini boleh memanfaatkan setiap peruntukan yang disediakan oleh kerajaan melalui kita kata saluran birokrasi yang lebih tepat dan juga lebih memudahkan cara untuk mereka. Bagi pihak kita memandang cukup memandang serius melibatkan untuk mengelakkan kerana birokrasi. Kerana sudah tentu bila berbicara PKS mikro, sudah tentu mereka mesti dimudahcarakan. Dan apa yang berlaku dalam tempoh PKP ini, walaupun contohnya kerajaan mengumumkan lulus sesuatu permohonan, tetapi kerana birokrasi masih ada. Contohnya saya bagi contoh seorang usahawan yang buat teller, dia memohon untuk mendapat bantuan dengan tekun. Jadi untuk kelulusan itu sudah dapat, tetapi pelaksanaan orang kata dilambatkan. Jadi kerana birokrasi ini perlu dititik beratkan supaya PKS tadi disegerakan dari segi kewangan supaya mereka boleh bernafas. Di saat ini mereka masih lagi seolah-olah satu kejutan yang di luar jangkaan, di mana
bila berlaku COVID, urus niaga sudah terhenti. Tetapi bantuan-bantuan tadi bukan sahaja kepada kita melihat sekarang bantuan kewangan. Tidak. Dia bantuan kerajaan telah menyediakan bimbingan, tempat untuk kita mendapat maklumat dan dari segi perundangan dan banyak lagi bantuan yang kerajaan salurkan kepada PKS dan ini cukup membuktikan kerajaan cukup perhatian kepada PKS terutama mikro. Cuma kalau kita lihat bantuan demi bantuan yang telah pun diberikan oleh kerajaan dalam bantuan prihatin, penjana dan sebagainya, itu merupakan suntikan yang sedikit sebanyak mengupayakan kembali PKS ini supaya dapat kembali bangkit. Cuma setelah mereka ini mendapat bantuan dan sebagainya, bagaimana perancangan untuk masa akan datang? Kerana kalau kita lihat PKS ini dengan suasana persekitaran yang mungkin tidak sekondusif dulu untuk berniaga dan sebagainya, mereka terkesan untuk jangka masa panjang. Walaupun bantuan itu mungkin bersifat sementara, tetapi untuk masa akan datang pasti cabaran itu lebih besar lagi untuk mereka kembali mengupayakan diri mereka dan pada masa yang sama juga mereka mampu untuk mungkin membuka kaedah perniagaan baru, contohnya secara dalam talian. Ya, PKS sekarang sudah orang kata melalui saat yang getih. Semestinya mereka juga melihat sesuatu peluang yang ada tadi mesti direbutkan. Contohnya satu perniagaan yang mungkin dahulu mereka membuat satu perniagaan yang A, kemungkinan beralih kepada B. Dan kita melihat sesuatu tempat yang mungkin sekarang ini saya difahamkan pertambahan untuk SSM di antara April sehingga ke Julai, pertambahan untuk syarikat baru sehingga 80,000 lebih. Jadi kita melihat di saat COVID tadi ada PKS yang sudah gulung tikar, tetapi di saat yang COVID juga mereka menceburi bidang lain. Jadi dengan bantuan tadi membolehkan mereka menceburi bidang baru dan bidang baru ini mungkin makan masa mungkin orang kata setahun, tetapi dalam permulaan sudah berlaku. Jadi dengan adanya bantuan kewangan dan di samping dengan sokongan kerajaan dari segi kursus, bantuan bimbingan, dan saya yakin peralihan daripada perniagaan yang mereka asal tadi buat beralih kepada perniagaan baru dan mungkin mereka akan berjaya. Dan saya yakin PKS Mikro mempunyai kekuatan dari segi fizikal, mental untuk menghadapi suasana yang kita hadapi sebagai new normal ini. Okey. Encik Zaki sendiri memegang portfolio dalam bidang usahawan dan juga alumni bagi sebuah universiti tempatan. Jadi melihat isu-isu yang sering dibangkitkan adalah tentang bagaimana graduan yang selepas habis kerja sukar mencari pekerjaan ataupun banyak disalurkan kepada aspek keusahawanan. Tetapi bagi pemula kepada para graduan ini memulakan industri ataupun menceburkan diri dalam industri keusahawanan ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi bagaimana sebenarnya satu perkara yang boleh kita gagaskan secara bersama supaya diperbanyakkan lagi golongan graduan ini menceburi bidang keusahawanan dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan? Di universiti kita, kalau kita tengok apa rekod graduan, bukan mereka menamatkan pengajian terus mendapat pekerjaan. Kita yang dulu zaman 80-an, mungkin 90-an, kerja menunggu mereka. Tetapi sekarang ada yang menganggur dan pengangguran ini ramai di universiti, bukan malah di UiTM, mungkin di universiti-universiti lain. Mereka ini mesti diberi pendedahan bahawa usahawan adalah mungkin menjadi kerjaya utama mereka. Tidak lagi memilih sebagai makan gaji. Dan yang saya melihat di peringkat tahun akhir, saya sendiri pun terlibat di peringkat yang pelajar tahun akhir, kita dijemput untuk memberi penerangan terperinci bagaimana selepas tamat pelajar tadi mereka boleh menceburi sebagai usahawan, menjadi serapang dua mata. Maknanya kalau mereka tidak dapat pergi kepada alam pekerjaan, maka pilihan mereka adalah usahawan. Walaupun pilihan itu adalah pilihan kedua, tetapi pilihan kedua ini mungkin tepat bagi mereka kerana makan gaji pada hari ini adalah terhad. Dia tidak zaman yang 80-an, 70-an tamat universiti semua dapat pekerjaan. Dan saya melihat ramai
alumni kita sendiri pun menceburi usahawan, dan yang ternama dalam Malaysia hari ini pun sudah terbukti menjadi usahawan yang berjaya. Itu yang saya melihat dari segi saya menyeru kepada graduan buang tafsiran bahawa tamat belajar makan gaji dan cuba kepada alam perniagaan walaupun sekecil-kecilnya. Okay. Saya tertarik apabila Cik Ahmad menceritakan tentang bagaimana graduan ini apabila mereka sudah menamatkan pengajian, walaupun pekerjaan itu tidak menanti mereka yang perlu mencari ruang itu. Apabila kita melihat sebenarnya sekarang golongan muda kita adalah golongan yang sangat kreatif. Mereka bukan lagi hanya menatang apa yang ada, tetapi lebih kepada usaha dan juga kreativiti masing-masing. Jadi bagaimana untuk masa akan datang kalau kita lihat dengan cabaran COVID-19 sekarang yang berlaku, kita tidak pernah menjangkakannya. Jadi persediaan yang seharusnya dilakukan oleh para alumni ini khususnya untuk mereka melihat lebih jauh ke hadapan, bahawa kita tidak usah leka. Mungkin COVID-19 ini kita hadapi sekarang, tapi pada masa akan datang mungkin ada perkara-perkara lain pula, cabaran yang mungkin lebih besar daripada ini yang akan berlaku. Bagaimana? Itulah saya lihat graduan sekarang dia orang lebih kreatif. Dan saya suka melihat sekarang ini menjadi trend bahawanya apa yang mereka buat dalam perniagaan itu benda yang baru. Benda yang baru dari segi marketingnya, sebab dia berilmu. Jadi apa yang berlaku pada hari ini sebagai permulaan untuk mereka menjalankan benda dalam kesusahan menjadi new normal. Dan akhirnya bila berlakulah benda ni sudah menjadi kebiasaan sebagai new normal, mereka graduan tadi sudah semestinya sudah terlatih. Sudah terlatih dari segi bagaimana kesusahan tadi boleh dicapai dalam masa COVID ini, dan selepas COVID, mungkin selepas ini kita mendoakan COVID ini berakhir dengan cepat, maka dengan itu mereka boleh berlaku dengan keadaan yang lancar lah. Yang itu saya nampak dari segi jangka masa yang panjang. Okey. Kita melihat Tuan Zakir, situasi kepada industri usahawan mikro dan juga sederhana yang diceburi oleh usahawan tempatan, khususnya usahawan Bumiputera, banyak merujuk kepada industri pembuatan makanan, tekstil, penyediaan servis dan sebagainya. Adakah ini mungkin kita kata satu kerangka yang boleh kita kembangkan lagi supaya variasi kepada beberapa jenis perniagaan itu boleh dikembangkan dan boleh dipelbagaikan supaya sektor perniagaan mikro dan sederhana itu menjadi lebih besar dan juga menjadi lebih meluas dengan pilihan yang lebih banyak, khususnya untuk para pembeli dan juga para pengguna? Sekarang ni kalau sebut PKS banyak tertumpu kepada bidang makanan dan minuman. Tetapi PKS ini banyak lagi sektor yang boleh diceburi. Contohnya sektor pertanian di bawah PKS. Sukan juga ada, maknanya contohnya buat usahawan sahabat saya juga buat futsal gelanggang, itu nama usahawan. Jadi kita kembangkan pelbagai jenis, jangan menumpukan satu-satu sektor tadi untuk menjadi usahawan. Jadi saya melihat PKS tadi perlu merebut peluang di mana ada ruang dan peluang untuk mendapat keuntungan, maka bukalah perniagaan yang boleh dijalankan. Mungkin sebelum kita akhiri ringkas daripada Cik Ahmad kepada golongan peniaga PKS khususnya untuk mereka berhadapan dengan situasi ini, kita tidak tahu bila akan berakhir COVID-19, tetapi kita perlu berhadapan juga dengannya. Dan kata-kata semangat saya rasa perlu untuk mereka kembali bangkit, kerana bukan mudah kalau sesuatu perniagaan itu dibina dengan jerih perih, tetapi disebabkan cabaran ini semuanya ranap, dan kembali bangkit itu lebih sukar dan mempertahankannya pasti lebih perit lagi. Bagi saya kepada PKS, terutama PKS mikro, kita mesti sabar menghadapi dugaan awal ini. Dan kita menganggapkan perjuangan kita belum selesai, dan kebiasaannya kita akan bangkit dengan lebih kuat lagi seperti kita kalah perang. Apabila orang kalah perang, sudah tidak ada lagi apa yang berlaku, yang ada dimiliki oleh kita, maka kita berusaha daripada zero, berasal. Dan saya yakin dengan usaha itu mencekalkan hati kita dan semangat kita supaya lebih bangkit. Dan saya mendoakan semua PKS mikro saya, termasuk sahabat-sahabat saya, semua berjaya di masa-masa hadapan. InsyaAllah, khususnya kepada sahabat-sahabat pengusaha usahawan mikro yang baru bermula ataupun usahawan Bumiputera juga, kita doakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ahmad Muzakir Hamid yang juga merupakan pengerusi Ahli Ehwal Usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia kerana bersama dengan kami pada pagi ini.